Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan utama, tema sambutan Hari Gawai Sarawak 2023 iaitu Segulai Sejalai, iaitu berjalan seiringan diangkat menjadi moto atau cogan kata perpaduan untuk seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tertarik dengan slogan tersebut yang membawa simbol semangat perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalai. Jadi pada malam ini saya nak pastikan moto segulai sejalai ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalai. Terima kasih. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perayaan Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam Rabu. Hadir memeriahkan majlis tersebut ialah Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patigi Ragat Kurdi Taib. Pada minggu lepas, Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Sambutan Gawai Dayak 2023, Datuk Amar Douglas Ugambas, mengumumkan tema Segulai Sejalai yang mewakili semangat perpaduan dan membolehkan rakyat Sarawak menghormati warisan budaya di negeri ini. Sementara itu, Datuk Seri Anwar bersetuju memberikan pertukaran tambahan sebanyak 10 juta ringgit kepada Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan pengukuran tanah hak adat Bumi Putera NCR di Sarawak. Beliau berharap agar peruntukan itu dapat menyelesaikan isu dan keluhan rakyat Sarawak dalam hal pengukuran tanah mereka. Sebab itu bila Premier dan Kerajaan Negeri putuskan tentang NCR, saya terima bukan saja dengan baik, tapi saya anggap satu keputusan yang bijak supaya keluhan masyarakat asal di sini mengenai kawasan milik tanah mereka NCR itu telah diselesaikan dengan begitu baik. Datuk Douglas unggah minta supaya kita tambah peruntukan untuk diukur sempadan. Jadi saya setuju untuk tahun ini kita tambah 10 juta lagi. Dalam pada itu, bercakap mengenai unit hal ehwal agama lain, UNIFOR, Perdana Menteri memuji Sarawak yang kehadapan dalam perkara tersebut. Katanya beliau akan berbincang dengan Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Bongopeng mengenai peruntukan yang diberi di peringkat persekutuan agar ia juga akan disalurkan sama rata di Sarawak. Terdahulu ketika berucap, Premier Sarawak berkata, sambutan Gawai Dayak merupakan antara perayaan yang mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini. Jelasnya meskipun kaum Dayak yang meraihkan perayaan tersebut, namun kemeriahan ia turut dikongsi bersama semua kaum. Justru menurutnya, keunikan budaya yang ada di bumi Kenyalang ini harus dipertahankan. Walaupun kita berbeza latar belakang, berbeza kepercayaan agama, tetapi kita mempunyai satu konsep. Cubit kanan, kiri sakit. Cubit kiri, kanan sakit. Inilah dia Sarawak. You touch one, you touch all. Meaning, we will defend ourselves for the sake of the future of Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari mengucapkan tahniah kepada masyarakat Dayak kerana dapat bekerjasama di antara rakyat Sarawak. Sekali lagi saya mengucap tahniah kepada masyarakat Dayak kerana dapat bekerjasama di antara kita. Dan sudah tentu kita mempunyai pendekatan untuk menaikkan taraf masyarakat Dayak seperti orang lain. One thing we have to acknowledge that the Dayak has the land. And we must monetize the land through technology. And then we hope that we also give emphasis on education. Dan hanya dengan ada ilmu pengetahuan saja kita boleh mengubahkan nasib kita masing-masing, termasuklah orang Sarawak. Kita dianugerahkan begitu banyak aset.
termasuklah aset yang telah saya sebutkan tadi. Tapi gunakanlah ilmu untuk menambahkan aset kita, termasuklah masyarakat Dayak. Jelasnya lagi, dalam rangka perpaduan yang begitu erat, Kerajaan Sarawak telah menyusun semula pembangunan ekonomi baharu yang menyasarkan kepada masalah global dan iklim serta sumbernya harus digunakan untuk menyelamatkan keadaan iklim kita pada hari ini. Katanya lagi, walaupun Sarawak wilayah yang kecil tetapi mempunyai niat yang besar untuk dunia dalam menghadapi keadaan iklim. Sebelum itu, Dato' Amar Douglas Ugah memohon agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan penambahan peruntukan pengukuran bagi program khas Bumi Putra PKB atau kluster pengukuhan tanah NCR. Jelasnya ini berikutan penurunan peruntukan bagi PKB sejak tahun 2018. Menurutnya, keluasan tanah NCR di Sarawak dianggarkan sekitar seluas 1.5 juta hektar dan daripada keluasan ini hanya seluas 1.1 juta hektar telah diukur di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak, manakala hanya 85,000 hektar atau 68,700 lot telah siap diukur mengikut Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. The cost of the survey is funded by both the federal and the state government. Thus, in 2010, I was then still a federal minister. The program called Program Khas Bumi Putra was created by Prime Minister Department in Kuala Lumpur. One of the objectives is to provide allocation for pengukuran tanah adat, tanah hak adat. For the information of ladies and gentlemen and for Yang Amat Berhormat Prime Minister and Premier, from 2010 to 2017, a total of 150 million was allocated for this purpose. However, after 2018, everybody know what happened after 2018, and much to our utter disappointment, the amount allocated has been drastically reduced. In fact, this year, we are only allocated 2 million sahaja. Tambah beliau, masyarakat Dayak turut merakamkan penghargaan kepada Premier Sarawak dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana telah mengambil langkah yang bijak bagi menangani isu tanah NCR ini. Dato' Amar Douglas Ugah turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri di atas kehadiran beliau di mana ia merupakan kali pertama dalam sejarah sambutan perayaan Gawai Dayak turut dihadiri Perdana Menteri. Dengan bertemakan segulai sejalai atau berjalan seiringan, ia merupakan komitmen kaum Dayak untuk mengekalkan perpaduan, muhibah dan keharmonian sedia ada dalam kalangan masyarakat Sarawak walaupun mempunyai kepelbagaian etnik, tradisi, budaya dan kepercayaan agama. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koi Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap pengurusi Jawatankuasa Kerja Sambutan Berkenaan Datuk John Siki Tayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Terdahulu pada petang Rabu, Datuk Seri Anwar selamat tiba di Kuching untuk lawatan kerja singkat. Ketibaan beliau menggunakan pesawat khas pada jam 6.30 petang di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK disambut oleh Premier Sarawak. Turut hadir menjemput ketibaan Perdana Menteri ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim selaku Menteri Pengiring, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Argo Dagang dan div-div kehormat lain. Sejurus selepas itu, Perdana Menteri bertolak ke Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK bagi memeriahkan Majlis Perayaan Gawai Dayak 2023 yang bertemakan segulai sejalai. Perdana Menteri kemudiannya berlepas pulang ke Kuala Lumpur sekitar jam 11 malam Rabu. Ke paparan berikutnya, konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka bahagian Miri diteruskan lagi ke daerah Marudi pada Rabu. Konvoi diketuai oleh Timbalan Residen bahagian Miri, Juan Ubid dan turut disertai 26 buah motosikal dari Miri Maxi Scooter Club dan 5 buah kenderaan daripada pejabat Residen Miri serta UKAS yang diiringi oleh PDRM Marudi dan Miri serta Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Miri. Dalam pada itu, laluan perjalanan konvoi bagi daerah Marudi kali ini bermula dari Kampung Narum ke Kampung Baru dan kemudiannya Kampung Dagang sebelum diteruskan di Dataran Marudi serta Kubu Hos dan kemudiannya berhenti sebentar di Dewan Suarah Marudi untuk upacara penyerahan bendera. Perjalanan konvoi itu diteruskan lagi melalui Rumah Ridap hingga ke Kampung Pemindahan lalu Kampung Cina dan Ferry Point sebagai lokasi terakhir.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.